Salam semua, apa kabar? Saya doakan semuanya baik-baik ya. Ah, Saya bersyukur dan berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkongsi dalam bicara sabda pada malam ini ya. Seperti yang telah dimaklumkan, nama saya Rebecca Duncan, asal dari Sarawak. Hamba Tuhan yang bekerja di Gereja Pusat Calvary Miri ya. Jadi kalau ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang datang ke Miri, boleh juga cari saya. Jadi kita boleh minum-minum kopi ya. Jadi pada malam ini saya telah diberi penghormatan untuk berkongsi tentang kepimpinan wanita Dayak. Saya berkongsi tentang kepimpinan wanita Dayak. Jadi sini kita lihat wanita Dayak di Sarawak. Kalau disebut tentang wanita Dayak, dalam Dayak ada tergolong kepada dua golongan, Dayak yang berbangsa Iban dan Dayak yang berbangsa Badayu. Jadi saya dari wanita Dayak yang bangsa Iban yang ada di Sarawak. Malam ini kita akan melihat 4 faktor di mana kepimpinan wanita Dayak terlibat. Jadi dalam 4 faktor itu faktor yang pertama saya akan berkongsi tentang keluarga, lepas itu faktor yang kedua pendidikan, yang ketiga masyarakat, yang keempat sosial ekonomi di mana wanita Dayak berkecimpung. Jadi yang pertama saya ingin soalkan ataupun persoalan untuk kita semua, dalam pandangan kamu wanita yang hebat, wanita yang bagaimana ya? Jadi bagi saya wanita yang hebat, kita lihat wanita yang hebat bagi saya bukan kerana dia cantik atau bukan kerana dia kaya atau bukan kerana dia pintar, tetapi kita lihat wanita yang hebat bagi saya kalau dia cantik, kalau dia kaya, kalau dia pintar, itu adalah bonus untuk menambahkan keistimewaan wanita tersebut. Tapi wanita yang hebat bagi saya kita lihat adalah wanita yang menanam keyakinannya atas bimbingan Tuhan. Itulah pandangan saya wanita yang hebat. Dan kesabarannya atas iman diletak pada Tuhan. Tak pada Tuhan. Selain dari dia mempunyai keyakinan sendiri untuk melakukan sesuatu, dia mesti ada keyakinan atas Tuhan dan kesabarannya atas iman yang diletak kepada Tuhan. Itulah bagi saya kita boleh merujuk kepada firman Tuhan. Kalau kita seorang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mesti berdiri dalam bimbingan atau seiring dengan firman Tuhan. Amsal 3, 5 dan 6 kita akan melihat. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah bersandar kepada pengetahuanmu sendiri. Lihatlah di dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan janjimu, jalanmu. Itulah firman Tuhan yang memberi kekuatan. Saya rasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi pada malam ini saya bukan berkhotbah, saya hanya berkongsi tentang kepimpinan wanita Dayak. Kita melihat seterusnya tentang keterlibatan kepimpinan wanita Dayak dalam keluarga. Seperti wanita-wanita lain, wanita Dayak juga harus seimbang dalam mengatur caraan keluarga. Mereka mesti mereka bukan saja
berjaya dalam kerja mereka. Tapi sebagai wanita yang hebat, mereka juga mesti berjaya mengatur keluarga. Mereka juga bagi saya mesti ada masa. Kita mesti ada masa yang dirancangkan sistematik namun fleksibel mengikut kesesuaian ke situasi keluarga. Jadi bukan keinginan kita satu orang. Bukan kita yang menjadi bos dalam keluarga, kita ada dalam keluarga juga ada bapa. Jadi kita bersama-sama bekerja dengan bapa dengan anak-anak, kita mengatur masa masa yang bersesuaian dengan seisi keluarga. Itulah satu kepimpinan wanita Dayak yang perlu ditanggungjawabkan ialah keluarga. Yang mereka mesti pandai mengatur keluarga juga. Mereka mesti berjaya. Selain dari itu, mereka juga berperanan penting pastikan anak dapat pendidikan yang baik. Ini juga satu tugas kepimpinan ataupun wanita Dayak diperkasakan untuk mendidik anak-anak mereka agar mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi di sini saya ingin berkongsikan dalam berita harian yang baru-baru, di mana baru-baru tahun ini dalam bulan Februari, di mana yang tajuk dalam berita harian itu wanita Dayak berperanan penting pastikan anak dapat akses pendidikan terbaik. Ini ialah ucapan Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Roni Edward kepada golongan wanita ataupun kaum Dayak di Bintulu waktu perhimpunan SIDA Sarawak di Bintulu. Beliau berkata golongan wanita kaum Dayak memainkan peranan penting memastikan anak mereka mendapat akses pendidikan terbaik. Ketua, seperti mana yang saya telah katakan, Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak Datuk Roni Edward berkata mereka juga harus bersedia mendongkrak arus pemodenan sekaligus menjadikan mereka wanita berjiwa kental dan tidak mudah putus asa bagi memajukan diri serta keluarga. Ini juga peranan yang penting bagi wanita Dayak. Mereka harusnya tidak berputus asa dalam berani menghadapi cabaran. Saya harap kita semua juga begitu. Kita mesti berani menghadapi cabaran. Beliau berkata, pendidikan merupakan cara terbaik bagi setiap individu berjaya dalam kehidupan dengan ilmu serta kelayakan yang dimiliki. Yang kita lihat juga Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS boleh menganjurkan program motivasi serta ceramah berkaitan kesedaran pendidikan yang boleh diadakan melalui kerjasama jabatan atau ejen berkaitan. Katanya Datuk Roni Edward. Itulah kata-kata beliau yang beri galakkan kepada semua wanita Dayak agar mereka memainkan peranan yang penting dalam akses pendidikan anak-anak. Beliau berkata demikian semasa berucap meresmikan kursus kepimpinan ketua-ketua wanita Dayak yang diadakan di Golden Bay, Bintulu pada bulan Februari. Inilah laporan dari berita harian di mana kerajaan juga menggalakkan mereka memberi keutamaan kepada keluarga, itu pastikan anak-anak mereka dapat akses pendidikan yang terbaik. Itulah keterlibatan kepimpinan wanita Dayak dalam keluarga. Jadi kita akan melihat
kejayaan wanita yang sebenar. Bagi saya, kejayaan wanita yang sebenar dalam keluarga bila anak-anaknya bangkit dan menyanjungnya dan bangga dengannya. Suaminya pun memujinya. Itu ada dalam Amsal 31 ayat 28. Nah, inilah kunci kejayaan wanita yang sebenar dalam keluarga. Jadi seterusnya kita akan melihat keterlibatan wanita dalam pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Seperti mana yang kita dengar dalam keluarga tadi, wanita harus dapat akses yang pendidikan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi di sini kita juga melihat dalam pendidikan. Tanpa pendidikan, saya rasa wanita mungkin susah untuk mengetahui tujuan hidup sebenar tanpa pendidikan. Jadi kena dulu. Saya masih ingat. Kadang saya pernah terdengar ataupun mendengar. Saya berterima kasih kerana saya mempunyai keluarga yang sudah moden sedikit. Pelajaran penting bagi semua anak-anak. Tidak kira dia perempuan ataupun lelaki. Tapi ada keluarga yang mengatakan perempuan, wanita tidak payah belajar. Anak perempuan tidak payah belajar pandai-pandai. Kerana lama-lama mereka juga akan didapur. Itu adalah pemikiran orang yang tua-tua dulu. Orang yang tua-tua. Mereka ingat wanita tidak berkebolehan. Tapi sekarang wanita sudah berkecimpung dalam pendidikan. Mereka sudah menunjuk mereka mampu. Wanita mampu. Banyak wanita Dayak yang telah maju, dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita juga kita boleh lihat dalam di sini kita melihat gambar-gambar di sini dalam pada 28 Ogos 2020 waktu MCO SIDS short form dari Serakup Induk Dayak Sarawak. Serakup Induk Dayak Sarawak telah membuat Zoom secara siri yang dipanggil webinar yang dipanggil webinar. Yang ini yang kita melihat ini tajuk dia yang mempunyai tajuk di mana ada 6 wanita Dayak yang telah berjaya dalam pendidikan, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam organisasi. Tapi mereka telah mengadakan Zoom secara siri yang dipanggil webinar, di mana tajuk mereka itu dalam musim 2 tahun 2020. Waktu itu kita masih dalam MCO dan tajuk Zoom mereka itu Empowering Dayak Sarawak Through Education. Artinya memperkasakan wanita Dayak melalui pendidikan. Itulah tajuk Zoom mereka. Mereka macam mendedahkan pendidikan penting bagi wanita Dayak. Jadi wanita Dayak harus maju dalam pendidikan ataupun harus melangkah ke depan, tidak boleh melihat ke belakang, harus maju ke hadapan sama taraf dengan kaum lelaki sama kaum lelaki. Jadi di sini saya akan di sini saya boleh mengatakan Serakup Induk Dayak Sarawak memainkan peranan untuk memperkasakan wanita Dayak membuat perubahan dalam pendidikan. Mereka tidak boleh menjadi follower selamanya, pengikut selamanya, tetapi wanita Dayak Sarawak termasuk kita semua, termasuk saya, kita harus
ada keyakinan. Kita harus mengetahui sedikit tentang pengetahuan. Kita ingat baru-baru macam sekarang ini ya, semua banyak perkara yang kita buat adalah melalui digital macam komputer, macam video, YouTube, macam yang ini pun kita buat secara YouTube. Jadi sebenarnya saya masih belum pandai lagi pakai YouTube, tapi puji Tuhan ada orang yang dapat, ada kakak ataupun kawan baik yang dapat menolong. Tapi inilah, jadi kita melihat di sini ya, itulah wanita tidak boleh menjadi follower selamanya, tapi wanita harus maju. Di sini ada dalam batu siri itu ada 6 orang, di mana ada 6 successful wanita Dayak yang menjadi speaker yang berkongsi ataupun memberi ceramah secara online pada masa itu. Yang mana kita boleh melihat dari 4 dari itu saya tahu, boleh dikatakan saya mengetahui sedikit tentang mereka lah. Yang pertama itu Maureen Niging, dia Head of Engineering Department di UiTM. Jadi dia Head of Engineering Department by UiTM. Lepas itu Dr. Pauline Bala, dia Director of Borneo Study. Yang satu lagi Sharon Sampson, dia tu yang terlibat dari Sharon Keripin. Dia juga itu rehab, dia tentang ubat-ubatan itu. Dia mahir dalam ubat-ubatan, medicine, dia mahir, dia adalah satu doktor. Dan satu lagi itu Sarah Flora, dia itu dekat PCSIT Unimas. Ini semua dia ada 6 orang, semua orang. Mereka ini telah memberi ceramah bersiri tentang webinar untuk menggalakkan wanita agar mereka maju dalam pendidikan. Dan mereka discuss how education memperkasakan, membuat perubahan, make change termasuk digital area. Ini tajuk utama yang discuss atau perbincangan antara mereka. Kita tahu sekarang ini Elis Jawan, dia adalah chairperson atau chairwoman, ketua bagi SIDS, Serakup Induk Dayak Sarawak. Mereka telah memainkan peranan yang penting untuk memajukan wanita Dayak dalam pendidikan mereka. Ini adalah tentang pendidikan, wanita Dayak Sarawak, di mana mereka telah diberi kuasa empowering Dayak women through education. Inilah seminar yang saya rasa ini seminar ini masih berterusan. Hanya topik dia yang berlainan setiap tahun, hanya topik dia. Tapi ini masih berterusan. Kita melihat seterusnya kepimpinan wanita Dayak dalam masyarakat. Kita akan melihat seterusnya kepimpinan wanita Dayak dalam masyarakat. Apa keterlibatan wanita Dayak dalam masyarakat? Dalam masyarakat kita melihat sini wanita Dayak boleh maju ke hadapan bersama dalam masyarakat. Mereka telah wanita Dayak telah membuktikan mereka boleh maju ke depan bersama
kaum yang lain, kaum yang lain, kaum lelaki dalam masyarakat. Wanita Dayak sudah menyahut suruhan maju ke hadapan. Seperti mana yang saya telah katakan, wanita Dayak tidak lagi tinggal di mana? Tidak lagi tinggal di dapur. Mereka sudah di depan, sudah tidak lagi di belakang. Sekarang wanita sudah di depan. Mereka sudah mampu di depan. Contohnya baru-baru ini mereka mampu menjadi pemimpin rakyat juga. Mereka baru mampu menjadi pemimpin rakyat. Kita telah maklum yang tahun lepas dalam pilihan raya yang sudah berlalu, di mana di bagian Sarawak Seri Aman yang menang dalam pilihan raya adalah wanita Dayak di bagian Seri Aman, Doris Brody nama dia. Jadi dialah telah menang menjadi pemimpin rakyat di bagian Seri Aman di masa pilihan raya yang lalu. Ini membuktikan wanita Dayak boleh. Ini membuktikan wanita Dayak diterima dalam masyarakat. Jadi secara langsung mereka juga terlibat dalam aktiviti yang besar. Mereka telah macam diterima dalam masyarakat. Mereka telah diterima dalam masyarakat. Jadi saya rasa sekarang wanita Dayak banyak yang telah membuat perubahan di kalangan Dayak di Sarawak. Di kalangan Dayak di Sarawak. Contohnya bukan saja mereka mampu menjadi pemimpin rakyat dalam masyarakat, mereka juga mampu menjadi pengasas sebuah syarikat. Jadi baru-baru ini kita telah mendengar di mana seorang wanita yang bernama Cecilia Laga, dia telah menubuhkan syarikat kecantikan CCC Beauty. Anda nama dia CCC Beauty Cecilia Laga. Dia mengasas sebuah syarikat kecantikan. Ini membuktikan wanita Dayak di Sarawak telah melonjak ataupun telah maju ataupun mereka telah mencantik nama dalam masyarakat. Bukan itu saja di dalam masyarakat menjaga keselamatan kampung juga. Dalam menjaga keselamatan kampung, banyak wanita Dayak jadi ketua kampung. Ini saya boleh buktikan, saya punya best friend juga. Dia bekerja di KL, tapi dia telah meletak jawatan, dia balik ke kampung. Kampung dia di halaman dia di Betong, Sarawak. Dia juga menjadi ketua kampung di bagian Betong sana. Jadi sekarang wanita telah diterima dalam masyarakat. Bukan saja menjadi ketua kampung, mereka juga ada kebanyakan JKK Rumah Panjang terdiri dari wanita. Itu bermaknanya wanita boleh. Wanita boleh melakukan apa yang mereka tidak dapat lakukan pada masa-masa dulu. Tapi sekarang wanita Dayak, seperti mana yang telah saya katakan, mereka tidak boleh menjadi follower selamanya. Mereka juga harus memimpin di bahagian hadapan. Selain dari mereka menjaga keluarga, mereka juga terlibat dalam keamanan masyarakat, dalam menjaga keharmonian masyarakat. Mereka boleh diberi tanggungjawab. Inilah perkembangan kepimpinan wanita Dayak di Sarawak. Jadi kita juga tahu baru-baru ini Sarawak sedia, ini dilaporkan dalam berita Sarawak. Sarawak sedia memberi peluang wanita Dayak, memberi peluang kepada wanita
Dayak, untuk menjadi pemancar, untuk menjadi temenggung, untuk menjadi penghulu. Dulu kita semua jabatan ini semua dipegang oleh kaum lelaki. Tidak pernah ataupun jarang kita melihat wanita. Tapi sekarang wanita sudah ada yang menjadi pemancar, ada yang menjadi temenggung, dan ada yang menjadi penghulu. Ini Sarawak telah bersedia memberi peluang kepada wanita Dayak. Jadi wanita juga kita tahu itu adalah perkembangan, itulah kebolehan, itulah kepimpinan wanita Dayak. Mereka mampu, mereka boleh. Kalau Malaysia boleh, wanita Dayak pun boleh. Jadi sebagai wanita Dayak yang berbangsa Iban, saya bangga dengan kepimpinan wanita Dayak. Puji Tuhan. Okay. Jadi yang seperti mana di mana kita membuktikan wanita sebelum saya pergi ke bahagian keempat, keterlibatan wanita Dayak dalam sosial ekonomi. Saya juga hanya memberi satu kesaksian di mana keterlibatan mereka dalam masyarakat juga. Jadi tahun lepas, kalau tak silap saya, tahun lepas saya ada uncle saya yang meninggal. Saya dari Sarawak, saya datang dari Inklili, Seri Amanah, di mana waktu itu bahagian Inklili selalu saja tidak ada air, selalu tidak ada air, kesuntukan air. Kita tahu kalau ada orang yang meninggal, air itu amat berguna. Jadi waktu itu kami keluarga telefon kepada person yang bahagian SIDS yang itu serakup induk Dayak Sarawak, yang ketua serakup induk Sarawak yang bernama Ilis Jahwana. Bila kami telefon dia kami minta tolong dia biar kerana tidak ada air, dan dia saya rasa tidak lama, belum sampai 1 jam. 1 jam orang sudah datang menghantar, lori sudah datang menghantar air ke tempat kami. Ini membuktikan wanita Dayak, kepimpinan wanita Dayak telah dihormati di masyarakat. Suara mereka didengar oleh masyarakat. Mereka berkebolehan. Bila mereka bersuara, suara mereka didengar. Jadi kita tahu inilah inilah membuktikan Dayak Sarawak telah maju ke depan. Saya bersyukur, saya juga berterima kasih atas perhatian masyarakat. Jadi sekarang kita melihat kepada yang terakhir, keterlibatan wanita ataupun sumbangan wanita Dayak dalam sosial ekonomi. Ini kita melihat yang fakta yang terakhir, di mana ramai golongan wanita Dayak boleh menyumbang ke arah melonjakkan negeri ini ke arah ekonomi. Ini telah mereka bukan saja berkebolehan dalam pendidikan, mereka juga berkebolehan menyumbang idea dalam kemahiran ke diri. Inilah kemahiran, inilah kehebatan wanita Dayak. Kemahir diri seperti kerap tangan, sulaman, ataupun membuat selampai iban. Itulah sumbangan mereka kepada sosial ekonomi. Bukan itu saja. Itu baru-baru ini Cecilia Laga, pengasas CCC Beauty, Cecilia Laga, dia telah membuat sabun pencuci pinggan. Jadi banyak keterlibatan sumbangan
wanita, kepimpinan wanita Dayak dalam memajukan ekonomi negeri kita ataupun negara kita. Jadi di sini saya boleh mengatakan wanita Dayak yang berkemahiran tinggi sudah maju dalam bisnes sendiri dan ada yang sudah memegang jawatan stabil dalam company besar. Jadi kita tahu keterlibatan kepimpinan wanita Dayak telah membuktikan bahwa mereka juga terlibat sama dalam memajukan sosial ekonomi negara. Jadi mereka boleh memimpin, mereka tidak jadi pengikut dari belakang lagi ya. Inilah 4 faktor yang saya kongsikan pada malam ini, biar kita semua telah diberkati ya. Jadi saya percaya saya amat berbangga dengan kepimpinan wanita Dayak. Saya juga percaya ramai lagi muka-muka yang baru, yang muda-mudi yang baru akan muncul ataupun memberi menunjukkan diri bahwa wanita Dayak adalah mampu menyahut seruan maju ke hadapan. Inilah saya harap kita semua telah diberkati atas perkongsian tentang kepimpinan wanita Dayak di Sarawak pada malam ini ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana telah diberi kepercayaan berkongsi dalam bicara sada pada malam ini ya. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.